Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Kita akan menceritakan satu konsep di mana ada satu lagi kepercayaan di mana banyak penyakit boleh dihasilkan atas dasar keradangan. Tahu keradangan tak? Maksudnya inflammation. Ramai daripada rakyat kita semuanya dah pernah kena, sekurang-kurangnya infection. Sebab infection adalah satu daripada tiga yang saya nak cerita pada malam ini, dan macam mana kita nak bagi makanan-makanan untuk menghindari daripada kita kena terlalu kerap. Kadang-kadang tu sebulan 2-3 kali you tak perasan benda ni berlaku, terutama sekali pada anak-anak muda dah mula kena inflammation. Dan apa saja inflammation yang kronik nanti, anda dapat tahu bahawasanya dia boleh mengakibatkan daripada sekecil-kecil penyakit akne, penyakit jerawat ataupun penyakit-penyakit kulit, sehinggalah penyakit-penyakit yang serius sampaikan ke kanser pun. Nombor satu ialah disebabkan oleh terlalu ramai orang tak faham apa maksud inflammation. Selalunya inflamasi tu orang keradangan tu orang merasakan cuma bila dia kena bisul kan, kalau ada bengkak merah, tempat-tempat yang luka tu dia bernanah atau sakit, tak boleh bengkok, tak boleh angkat, yang tu anggapkan sebagai inflammation. Tapi sebenarnya inflammation boleh berlaku kepada kebanyakan daripada penyakit yang asal usulnya macam inflammation tu rumah singgah dia sekejap. Ada penyebab-penyebabnya yang saya akan cerita sekarang, tetapi penyebab-penyebab tu sebelum dia mengeluarkan penyakit seperti katakan autoimmune, seperti SLE lah, seperti arthritis lah, gout dan sebagainya, dia singgah dulu. Singgahan itulah menyebabkan kadang-kadang dia keluar macam, you nampak macam inflammation dahulu. Faham tu? Contohnya sebelum kita kena cancer of the liver, kadang-kadang dia boleh ada inflamasi liver dulu. Liver tu jadi sampai bengkak, sampai sakit, sampai jadi jaundice. Faham tak? Itu dipanggil inflammation. Sebenarnya inflammation tu ada merah, ada bengkak, ada panas, ada tak boleh bergerak, dan kadang-kadang sampai keluar nanah lah sebagainya. Okey, kalau ada bakteria pun. Jadi ada tiga sebab utama kenapa inflammation boleh berlaku. Nombor satu adalah disebabkan kortisol kita tinggi sangat. Sebenarnya apabila ada sesuatu keradangan, ada sesuatu yang radang dalam badan kita, macam marah, sebab tu dia panas, dia merah, dia sakit kan, dia sebenarnya yang naik masa tu untuk lawan keradangan ni sebenarnya ialah namanya kortisol. Kortisol ni mungkin anda yang biasa dengar lecture saya, you selalu kata doktor cakap pasal kortisol ni waktu you stress. Memang betul. Bila apa-apa saja yang berlaku dalam keadaan stres, ataupun you tengah kemurungan, atau you tengah kesunyian, ataupun you tengah kena operation, ataupun kena luka, ataupun tak cukup tidur, ataupun makan huru-hara dan sebagainya, maka you boleh menyebabkan inflammation, dan kortisol tu akan naik untuk cuba meredakan kortisol. Jadi kortisol nombor satu. Tapi apabila kita terlalu lama sangat stres sampai 4-5 tahun, lepas tu dah lupa, lepas tu ingat-ingat balik, kadang-kadang meradang balik kan, dendam kan, you ada you punya simpanan fail lama kan, selalu saya kata 20 tahun kemudian kadang-kadang keluar balik. Itu kadang-kadang boleh keluar timbulnya benjol sana benjol sini sampai boleh jadi apa? Boleh jadi kanser. Anda pernah dengar kan orang yang selalu ada psoriasis ataupun semudah asma pun kadang-kadang GERD, kan selalu saya cerita PCOS, fibroid, endometriosis, nampakkan of course lelaki yang kena prostat, semua tu ada kaitannya dengan terlalu lama kita dalam keadaan kortisol tu tinggi. Jadi bila kortisol tu tinggi, walaupun dia sepatutnya meredakan kita punya inflamasi, tapi sebab dia terlalu tinggi, berlebihan, maka dia jadi masalah, menyebabkan inflamasi itu mengeluarkan penyakit. Satu. Nombor dua ialah disebabkan orang panggil insulin tu terlalu tinggi. Dan insulin tu kalau tinggi, anda tahulah sebab apa kan? Sebab insulin adalah hormon yang akan mengurangkan gula dalam badan, betul tak? Dia akan menarik gula masuk dalam sel. Tapi kalau terlalu banyak gula dalam badan kita, sebab tu saya kata jangan makan gula kalau boleh, sebab nanti insulin tu tinggi. Bila insulin tu terlalu tinggi, macam kortisol tu tadi juga, sepatutnya insulin tu boleh meredakan keadaan inflamasi you. Dia bagus sebenarnya. Sebenarnya Tuhan jadikan kortisol memang baik untuk body kita supaya kita boleh meredakan inflamasi. Sebab tu kalau pergi hospital dia bagi steroid. Steroid tu sebenarnya adalah hydrocortisone ataupun prednisolone. Pernah dengar kan? Prednisolone, cortisone dan sebagainya tu adalah asal usulnya ialah
kortisol dalam badan kita yang original. Bila manusia buat, dia jadi nama lain. Tapi tetap kerjanya ialah untuk meredakan apa tu dipanggil inflamasi. Tetapi kalau terlalu banyak steroid bagi badan kita, kortisol contohnya, kalau natural, kalau artificial tu namanya steroid, you nampak tak muka jadi macam mana? Merah, bengkak, jadi muka bulan, gemuk dan sebagainya, habis tulang reput. Allahu Akbar. Saya tahu sangat-sangat lah. Jadi bila insulin pun sama tinggi sangat, anda tahu apa jadi? Boleh jadi diabetes. So diabetes ada kaitan dengan cerita malam ni. Disebabkan terlalu lama body kita dah inflamasi. Nombor 3 ialah disebabkan oleh bakteria. Sebab tu bakteria yang baik harus kita tinggikan dalam badan kita melalui pemakanan, serat dan sebagainya. Tetapi bakteria yang jahat harus kita stopkan. Tapi yang paling penting ialah prevention. Supaya anda faham, ramai lagi rakyat kita yang menunggu masa je nak kena inflamasi yang serius. Inflamasi sikit-sikit seperti you rasa berletih badan, banyak beringus, banyak flu, fever. Ni bukan cerita COVID pun. Hari-hari biasa-biasa pun, dulu-dulu, zaman-zaman dulu, senang sangat you ambil MC, tak pergi kerja dan sebagainya. Rajin-rajin you tengoklah dalam badan you mesti ada sifat-sifat karakter inflamasi tadi. Baik. Kalau kita selalu makan bahan-bahan yang selalu inilah, banyak gula saya cerita, banyak susu, banyak gluten kan, banyak benda-benda yang allergic, banyak benda-benda yang packing daripada supermarket tu, ataupun order semua fast food, ataupun banyak daging yang all the meat lah, okay. So susu, gula dan daging memanglah dengan apa tu, benda-benda yang pack dalam plastik atau dalam tin, memang confirm senang kita mendapat inflamasi. Baik, salah satu daripada orang Malaysia, jangan anda lupa sekali, kalau apa pun saya buat kat sini, mulakan dengan 20 daripada makanan-makanan yang saya nak cerita ni. Nenas, saya bukan kata nenas tu nombor 1, tapi saya nak masuk ke nenas awal-awal lagi. Sebab saya masih ingat masa saya tengah buat rawatan dulu untuk menghilangkan penyakit gout saya, salah satu daripada apa tu, dia punya ingredient namanya bromelain. Bromelain tu sebenarnya dia perbuat daripada, kalau naturalnya daripada nenas. Dan kalau boleh nenas yang dia punya batang tengah tu, orang utara kata dia punya pulok tengah tu, tahu tak? Dia punya sabut tengah yang keras tu, hampa selalu buang kan, tu tak? Kita selalu buang kan? Kita jangan buang lagi dah sekarang ni. Kalau boleh hampa nak ambil isi, ambil lah. Kita ambil yang tengah tu. So dari segi dia punya bromelain tu, yang tengah tu 2-3 kali ganda lipat dia punya bahan aktifnya untuk menghilangkan inflamasi yang ada kesakitan lah, kan, sakit salah satu daripada karakter inflamasi. Nombor 1, chia seed. Sebab chia seed ni pun orang tak nampak macam dia memberi satu kuasa yang menghilangkan inflamasi, tetapi sekarang ni dia dah murah. Kat Malaysia pun you boleh dapat. You pergi kedai mana pun dah ada sekarang chia seed, minta elok-elok. Cuma bezanya saudara saya sekalian ialah jangan lupa grind dia. Grind sikit. Kalau you ambil chia seed yang halus ataupun yang bulat-bulat elok-elok, dia belum pecah lagi, ataupun yang besar-besar pun you nampak macam biji selasih tu kan, kalau boleh you tumbuk sikit. Kalau bagi mereka yang selalu ada inflamasi, ingat tak, kalau you pergi rendam dia kembang, tapi kalau you tumbuk dia keluar lagi dia punya apa tu, bahan-bahan aktif yang untuk menghilangkan atau mengurangkan inflamasi. Seterusnya, anda jangan lupa kalau boleh ambil Himalayan ataupun Celtic salt, garam bukit. You tengok cara kita orang Islam pun kan digalakkan untuk apa tu, calik garam kan. Selalu saya kata water therapy adalah satu daripada lawannya untuk apa, inflammation. Okey, sebab tu orang tak tahu yang kadang-kadang sunat apa tu, kita disunahkan kan calik garam sebelum makan, semua tu nak hilangkan berapa puluh jenis penyakit tu, memang ada betulnya. Selalu saya nasihatkan you, salah satu cara nak minum air, calik dulu ataupun ambil sedikit garam. Kalau tak mau calik pun bubur dalam air 1/4 sudu teh. Saya selalu ditanya orang sekarang ni geli nak calik semua tu. Pasal nak geli, you nak tahu tak, jari you ni semua ada enzim. So kalau boleh makan dengan jari, apa tu, tangan, makan dengan jari ni. Okay, so calik 2, itu juga adalah anti-inflammation. Ni saya buat sendiri ni. Dan saya tahu sendiri, tak ada ditulis dalam apa tu, anti-inflammation punya food, garam is important. In fact, kalau you yang rajin buat keto diet, yang duk rajin makan low carb, high fat dan sebagainya tu, lagi you kena ambil garam banyak sikit. Pasal apa? Dia senang tarik you punya sodium rendah dalam badan you nanti. Itu pun menyebabkan body you tak boleh lawan kepada inflamasi. So garam is very important, tetapi garam bukit. Is that clear?
Saya sendiri dah buat arec salt. Kalau you tahu, kita masukkan bamboo salt pun yang lebih banyak mineral-mineral, bukan takat sodium chloride sahaja. Baik, number 3, turmeric, kunyit. Kalau boleh, kunyit ni diambil always dengan black pepper. Selada hitam selalunya 1/4 daripada kunyit. Katakan kunyit you ambil satu saiz ni lah, 1 inci. Lepas tu you potong kecil-kecil. Lepas tu you nak blend ke, you nak tea kan, masuklah air panas, no problem. Okay, lepas tu you mesti kena bubur black pepper. Pasal apa? Black pepper adalah pembawa kunyit ni. Kunyit saja dia punya absorption very poor. So you rasa you ambil 1 inci tapi mungkin masuk tak sampai 1 milimeter konsep dia. Jadi ambil dengan black pepper. Seterusnya ginger. Ginger halia, semua tahu. So buatkan teh ginger, turmeric, bubur dengan black pepper. Dan kalau boleh, last kali untuk yang ini punya konsep ni, number seterusnya ialah garlic. So TGG, turmeric, ginger dan garlic. Yang Indonesia buat macam konsep apa orang panggil, jamu lah kan. So kalau you pergi Indonesia kan, selalu ada kat hotel-hotel, kalau pagi-pagi you pergi breakfast tu, dia mesti siapkan jamu pada anda. So jamu yang kuning, yang orange tu, okay, yang ginger tu, yang tu dipanggil jamu kunyit. Very good. Okay, so anda dah tahu kan, ginger tu bagus sebab dia ada bahan-bahan seperti ginger rolls, you know. So turmeric tu ada seperti curcumin kan. So garlic tu banyak dengan sulfur. So baguslah. Jadi tiga-tiga ni jangan anda tinggal. Sekurang-kurangnya seminggu 2-3 kali mesti kena. Boleh tak? Alright. So kalau anda dah faham semua ni, anda boleh sambung dengan number 6 pula sekarang. Okay, nanas tu bonus. Saya dah bagi ekstra. Nombor 6, brokoli. Dia tak sebut cruciferous vegetable, sekejap lagi saya cerita, tetapi dia sebut brokoli dulu. Dalam dunia perubatan orang putih dari segi yang natural punya food ni, dia orang cukup banyak main dengan kale, K-A-L-E, kale, yang sayur yang hijau tu, dengan brokoli. Dia orang suka sangat. Kita pun boleh, sebab kita banyak brokoli kat Malaysia, no problem. So dia banyak sulforaphane, ada banyak potasium. So you galakkan diri you, kalau makanan-makanan you setiap selang sehari ke, cuba tengok dalam you punya sayur ataupun you punya salad tu ada brokoli tak. Because brokoli terkenal dengan anti-inflammation. Okay, seterusnya ialah baru datangnya all the dark green vegetable, sayur-sayur yang menghijau. Jadi kat Malaysia no problem, betul tak? Anda orang kampung lagi syok kan. Kan saya selalu cerita kangkung, sayur midin kat Sabah Sarawak, sayur apa kat sini, sayur pucuk paku. So you buat tu lah. Green leafy vegetable yang lebih bagusnya dalam semua sayur-sayuran dikenal pasti ialah cruciferous. Cruciferous ni yang rangup lah. Tadi saya dah cerita brokoli, cauliflower, ada apa lagi, gobis, ya, benda-benda yang rangup. Malaysia pun banyak. Baik, sambung cerita tentang minyak pula. Kalau kita nak hilangkan keradangan, kita kena banyak buang minyak-minyak yang datang daripada seperti canola, seperti sunflower oil, seperti apa lagi, you tengok kadang-kadang ada minyak-minyak yang berbentuk daripada bunga matahari tu kan. Yang tu banyak brand-brand dia tu pun kena hati-hati. Yang bagusnya kalau you dapat coconut oil. Yang cantiknya kita datang daripada kawasan yang banyak kelapa. So orang timur ni patutnya kelapa is the number one. Buat masak pun boleh, nak goreng sikit-sikit pun boleh, jangan goreng tu dibanyakkan kalau tak mau body kita jadi inflamed. Okey, santan dibenarkan, air coconut, air kelapa digalakkan. Asalkan dia berkaitan coconut, you dah beres. You dah boleh main dengan dia. Kawasan tengah, negara Eropah, dia lebih beratkan kepada olive oil. Tetapi anda kena bersyukur sebab apa? Kita minyak kelapa lebih baik sebenarnya. Okey, dan kalau you boleh ambil minyak kelapa sawit pun bagus juga, no problem. Alright. So minyak-minyak untuk masak ni dah ada kat Malaysia untuk menyelamatkan keadaan. Cuma jangan deep fry. Nombor 1, nombor 2, jangan recycle your minyak kalau tak mau sakit. Grapes, anggur. Okey, ini memang antara makanan-makanan syurga pun. Okay? So jaga baik-baik, amat baik. Apa saja yang tulis dalam Quran semua tu boleh you jadikan sebagai makanan. Tapi saya nak bagi list yang telah dibuat kajian, iaitu dipanggil flaxseed. Kita jangan makan flaxseed kan. Tapi kalau you ni dah
overseas train sikit. Kalau nak flaxseed, okey, asalkan flaxseed yang organik, dan kalau boleh flaxseed yang ditumbuk. Okey, tapi kita banyak lagi, kita ada jintan manis, kita ada jintan putih, halba semua tu kita boleh jadikan sebagai anti-inflammation. Papaya lagi satu, buah betik. Sebab apa? Buah betik ada papain dengan bijinya sekali. Jangan nak lupa-lupa kepada biji. Semua jenis yang biji boleh makan tu, you makan je. Okay, right. Apple, bukan takat apple sekarang kita, saya tak tahulah anda, tapi saya jarang. Kadang-kadang rasa macam takut ada wax kan, ada pesticide kan. Kulit dia tu, kulit apple hijau, tahu? Apple hijau tu dah bagus. Tetapi kalau you boleh ambil dengan kulit dia, kalau tak ada hijau merah pun tak apalah, asalkan kulit tu jangan buang. Okey, boleh? So kalau kulit you tak buang, you dapat lebih banyak anti-inflammation. Itu bagusnya untuk apple. Sebab apa? Katanya di kulit tu lebih tinggi dia punya polyphenols dia. Polyphenols ni bahan-bahan aktif yang tolong bantu kita lah, bagi immune system kita kuat. Dan blueberries, all the berries. Ni kalau siapa duduk Cameron Highland tu untunglah kan. Cuma kenal pasti jangan terlalu banyak benda pesticide, benda daripada spray tu. Okay? So kalau nampak bersih, tak ada langsung lubang ke apa pun, rasa siap lah tu. You kena basuh 3-4 kali kan. All the berries, warna berry yang merah pun boleh, warna kuning boleh, warna gelap boleh, warna kan kadang-kadang warna ungu pun ada, black currant dan sebagainya. Very very good. Okay, siapa yang suka ambil green tea, very good. Okay, green tea terkenal sangat sebagai kawan kepada orang yang banyak inflammation dalam badan kita ni. Rajin-rajin minum tea. Dan satu lagi saya dah ajar you all ambil apa, coffee bomb. Coffee bomb terkenal untuk orang-orang zaman moden ni, dia dah belajar. Pasal apa? Dalam kopi tu ada kopi yang terkenal seperti Gayo Coffee. Nombor 2 dia ada virgin coconut oil, VCO, virgin coconut oil. Kan yang saya buat Lorix nama dia tu. Lepas tu ada satu lagi nama apa, Sacha Inchi oil. You mix together. Tapi yang penting ialah anda kena tahu sweet potato pula, ubi keledek. Lepas tu cinnamon pula, kayu manis. So jangan lupa, kalau boleh dapat yang daripada Ceylon punya. Anda semua dah tahu tak, yang kalau you salah ambil, bukanlah kita ni tak mau ambil Indonesian ataupun Vietnam punya ataupun lokal punya, tapi dia punya kayu manis tu lain kualiti dia. Anda pun tahu kan, dari segi the real nak lawan inflamasi, ambil yang macam curut daripada Ceylon tu. Ceylon ni dia lembut sikit dan dia punya kuasa untuk lawan inflamasi cukup bagus. Okey. Seterusnya ialah terkenal bahan-bahan yang berlemon atau lime ataupun limau nipis. Limau jenis kita mandi masa tu, bagi mandi lepas demam, lepas kita sakit, kata orang buat lah apa semua tu. Ubuh bunga lah semua tu. Limau tu kalau dapat limau perut tu pun boleh juga. Okey. Tetapi sebenarnya saya galakkan you ambil apple cider vinegar ataupun cuka. Ingat Rasulullah SAW pun pernah bersabda kan, kata setiap rumah mesti ada cuka kan. Rupanya betul, cuka ni memang terkenal. Simple je. Dia fermentasi daripada buah tin ke, buah kurma ke, atau buah apple ni. Jadilah cuka. Cuka tu sebenarnya penawar. Sebelum setiap makan, bagi mereka yang faham, satu sudu teh pun dah cukup untuk masuk dalam air, minum dulu. Lepas tu you makan tengok. Dulu saya buat topping ni untuk slimming pun. Baik. Tapi sekarang tiba masanya bagi mereka yang suka kepada cendawan. Kalau boleh cendawan yang selamat lah. Cendawan kena hati-hati, okey. Takut nanti ada keracunan pula. Tapi kalau you dapat yang best, yang betul-betul original dan organik, beres. One of the best. Kalau siapa yang biasakan dengan cendawan. Okey. Sanggakan orang kan penyakit kanser pun main dengan cendawan juga kan. Alright. Sekarang tiba masanya tentang bijirin pula. Jangan lupa kepada biji-bijirin. Sebab kita kan air sebagai penawar, buah sebagai penawar, sayur-sayuran memang wajib. Lepas tu kita ada karbohidrat yang kompleks karbohidrat seperti ubi keledek, keladi dan sebagainya. Tapi sekarang tiba masanya biji-bijirin. Banyak biji-bijirin seperti walnuts, seperti almond, seperti cashew nut, seperti pumpkin seed. 4 ni terkenal untuk lawan keradangan. Banyak bijirin, banyak. Ada Brazil nut, yang saya galakkan you ambil pistachio dan sebagainya.
Tapi 4 ni dah dibuat kajian untuk inflammation. Saya ulang, walnuts, almond, gajus, cashew nuts dan pumpkin. Apa tu, labu punya biji. Okey, avocado terkenal sangat, apokat. Orang Indonesia untunglah sebab you banyak tanam dengan apa apokat ni, masya-Allah. Saya jealous dengar sebab rupanya Indonesia banyak dengan ramuan-ramuan yang cantik-cantik. Jadi siapa berkawan dengan orang-orang Indonesia ni, kalau besok dah buka PKP, kalau anda ada kawan, minta dia hantar-hantar sikit lah. Seperti apa, apokat, seperti sirsak, apa tu, durian Belanda. It's not written here, tetapi dia orang tak berani tulis durian Belanda tu sebab apa? Durian Belanda is one of the best. Untuk daripada buat teh dia pun boleh, dengan dia punya buah sekali, masya-Allah. You belajarlah apa tu, ambil bahan-bahan yang seperti ni. Saya tak suka sangat you pergi ambil apricot seed tumbuk-tumbuk yang 7 biji, lepas tu kadang-kadang ada pula setengah ustaz pula jual, kata kena 21 biji, baca tu baca ni, tak apa, yang tu bacaan. Tapi kalau you salah ambil biji ni, jangan main-main sebab dia ada cyanide. Memang betul lah cyanide tu juga yang akan lawan you punya inflamasi atau kanser pun. Tapi kalau boleh you tak biasa dan you tak tahu kualiti, tolong. Macam you ambil habatus sauda, kan saya lupa nak cerita habatus sauda tadi. Memang itu adalah antara minyak yang saya nak habiskan tutup cerita nanti dengan minyak-minyak jenis tu. Tetapi kalau saya tak cerita pun, you kena faham kenapa habatus sauda ramai orang berhati-hati sekarang ni. Sebab bila dia terlalu bagus dan laku, ramai peniaga yang cuba nak buat cerita pelik-pelik. Ada yang dah apa tu panggil apa, dah terdedah kepada racun pun. Ada bahan toksik dalam tu. Tak salah saya tahun 2 tahun lepas, PPIM, Persatuan Pengguna Islam kawan saya Tok Ki tu, dia dapat keluarkan apa tu cerita ni. Mengatakan ada habatus sauda yang dah mula orang adulterate. Tahu adulterate tak? Dia tak sangka apa-apa dengan cara dia orang kutip ke apa, sebab tamak rakus sangat sampai jadi racun pula dah. Jadi minyak tu ditekan, keluar jadi benda yang bukan-bukan. Padahal one of the best. Baik, kita sebenarnya nak you juga galakkan diri ambil cayenne pepper, cili merah tu. Acap kali siapa yang makan pedas sikit tu, you boleh banyakkan sikit. Tapi yang tak boleh tak apa, ada serbuk sekarang dipanggil apa tu, cayenne pepper punya powder. You tabur-tabur sikit dalam makanan you. It's very good for inflammation. Semua jenis cherry saya tadi, berry semua tu dah betul. Dan penutupnya tidak lain tidak bukan, jangan lupa kepada apa, sacha inchi oil. Yang ni antara yang terkenal di dunia sekarang yang mengurangkan inflammation. Sebab ramai orang suruh makan salmon lah, suruh makan bahan-bahan seperti apa tu, hemp seed lah, seperti apa tadi, flaxseed, semua tu sebab apa? Sebab dia orang nak cari omega 3. Dia orang suruh makan banyak ikan-ikan yang berlemak sebagainya, betul. Tapi kita dah tahu kan kenapa ikan tak digalakkan sangat zaman sekarang ni kan? Sebab ada mercury, ada bahan-bahan toksik semua tu. So tadi saya nak you diberi rezeki oleh Allah SWT ni dengan sacha inchi oil. Ada satu apa, macam orang panggil apa, concoction, kunyit, black pepper, limau nipis, madu dengan air panas. Saya ulang lagi sekali. Yang ni tambahan. Nak buat macam jahe rumah sendiri punya kita buat. Apa saya kata tadi? 1 ruas kunyit, 1 tablespoon black pepper, sikit kecil je, tablespoon pula, teaspoon cukup. Lepas tu lemon atau limau nipis. Lepas tu madu, dah cukup. Berarti ni orang panggil jamu simple lah. Okay, jamu kunyit je. Tapi tadi saya dah cerita, kalau siapa yang rajin buat sampai ada garlic, buat sampai ada halia, lagi sedap. Siapa yang sudi berhubung dengan admin saya ataupun partner kita, silakan sama-sama kita kongsi rezeki kita. Dan hujung-hujung sekali saya doakan anda semua selamat. Saya doakan semoga anda semua supaya hatinya tenang, dan berilah doa-doa yang terindah kepada musuh-musuh anda supaya anda dalam keadaan tenang, dan Tuhan bagi you sentiasa dalam keadaan rahmat dan satu keluarga sihat walafiat. Syukur, alhamdulillah kita dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,